Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat sekali lagi bertemu dalam bicara kita tentang cabang-cabang keimanan yang dibawakan khas oleh PQDM Quran Daily Malaysia. Dan insya-Allah kita pada pagi ini tanpa melengahkan masa, kita sambung tentang cabang keimanan yang ke-46. Sebelum ni kita baca 45 tu berkaitan dengan ikhlas. Bila kita baca tentang ikhlas, ada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya. Ada juga hadis yang berkaitan dengannya. Cuma pada hari tersebut kita sempat sentuh beberapa sedikit tentang perkataan-perkataan atau ungkapan hikmah yang berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh pagi ni sebelum daripada kita sambung cabang yang ke-46 itu berkaitan dengan gembira dengan syurga dan resah dengan dosa, kita nak sentuh dululah sedikit tentang keikhlasan ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya, Abu Hamzah ditanya tentang ikhlas. Ikhlas ni apa? Kata Abu Hamzah, ikhlas ni ialah ma la yuhibbu an yahmadahu alaih illa Allah. Dia tidak suka amalannya dipuji oleh sesiapa pun selain Allah. Orang yang ikhlas dalam beramal ialah dia tidak mengharapkan pujian pada amalan tersebut melainkan Allah. Dia tak kisah orang nak kata apa, yang penting apa kata Allah pada perkataan atau perbuatan tersebut. Jadi dalam hati dia hanya fikir apa nanti Allah Ta'ala kata. Allah puji ke Allah cela? Allah puji ke Allah cela? Dia sangat suka atau dia sangat pentingkan pujian Allah dan dia sangat takutkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, Sahal bin Abdullah katanya, la ya'rifu ar-riya'a illa mukhlis, wala an-nifaqa illa mu'min, wal jahla illa 'alimun, wal ma'siyata illa muti'un. Kata Sahal bin Abdullah, tidak ada seorang pun yang tahu tentang riya melainkan orang yang ikhlas. Orang nak tahu tentang riya, dia tak akan tahu sehingga dia ikhlas kepada Allah. Dan tidak ada yang tahu tentang nifaq melainkan orang mukmin. Bila dia dah tahu sifat mukmin, barulah dia boleh bezakan sifat nifaq. Yang jahil, tidak ada yang tahu tentang jahil melainkan orang alim. Sebab tu kita kata setiap orang alim dia tahu, kenal orang jahil kerana dia dulu jahil. Tapi orang jahil tak akan kenal orang alim sebab dia tak pernah sampai kepada kedudukan orang alim tersebut. Jadi tidak akan kenal orang jahil melainkan dia orang alim. Sebelum dia jadi alim, dia pun kata dia jahil tu, aku betul lah kot. Dia katalah. Walal ma'siyah illa muti', dan tidak akan mengenali maksiat melainkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata Sahal bin Abdullah. Adapun Ar-Rabi' bin Khuthaim, dia kata kullu ma yabtaghi bihi wajhallah yadmahil. Okey,
Setiap yang tidak mengharapkan redha Allah, maka dia akan binasa. Ini bahaya. Siapa yang beramal bukan kerana Allah, amalan tersebut akan binasa. Okey. Kata Al-Junaid, "Lau anna 'abdan ata biftiqari Adam wa zuhdi Isa wa juhdi Ayyub wa ta'ati Yahya wa istiqamati Idris wa wuddil Khalil wa khuluqil Habib wa kana fi qalbihi dharratun li ghairillah falaysa lillahi fihi hajah." Kata Al-Junaid, kalaulah seorang manusia itu, seorang hamba tu, dia datang kepada Allah dengan sifat harapnya Nabi Adam, dengan sifat zuhudnya Nabi Isa, dengan kepayahannya Nabi Ayub, dengan ketaatannya Nabi Yahya, dengan istiqamahnya Nabi Idris, dengan kasih sayangnya Nabi Ibrahim, dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai. Tiba-tiba dalam hatinya ada sesuatu sebesar zarah untuk selain Allah, maka Allah tidak akan berhajat kepada semua amalannya itu. Jadi bahaya. Walaupun kita memiliki amalan yang baik, sungguh indah, seindah harapnya Nabi Adam, zuhudnya Nabi Isa, payahnya Nabi Ayub, taatnya Nabi Yahya, istiqamahnya Nabi Idris, kasihnya Nabi Ibrahim, akhlaknya Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada riak di dalam hati, masalah. Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan tersebut. Malah Allah tidak berhajat pun kepada amalan tersebut. Sebagaimana kita baca dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, "Taraktuhu wa syirkah." Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allahu Akbar. Okay? Dan diriwayatkan dari Zubaid bin Al-Harith Al-Yami, "Yasurruni an yakuna li fi kulli syai'in niyyatun hatta fil akli wasyurbi wan naum." Kata di Zubaid, aku suka jika setiap urusanku disertai niat, walaupun ketika makan, ketika minum dan ketika tidur. Jadi seorang mukmin yang betul-betul ikhlas, dia akan jaga keikhlasan hatta dalam bab makan, dia makan kerana Allah, dia minum kerana Allah, dan dia tidur pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya salam, ni. Dan diriwayatkan dari Hilal bin Yasaf, katanya, Isa bin Maryam berkata, "Idza kana yaumu saumi ahadikum falyudhin lihyatah wal yumsih shafatayh wa yakhruju ila an-nasi hatta ka'annahu laysa bisaim wa idza a'ta bi yaminihi falyukhifhu an shimalihi wa idza shalla ahadukum falyusdil sitra babih fa inna Allah ta'ala yaqsamu ats-tsanaa'a kama yaqsamu ar-rizq." Apabila tibanya hari seorang daripada kamu berpuasa, hendaklah dia melumurkan minyak di janggutnya dan sapulah juga di bibirnya. Ambil minyak, lepas tu bibir ni jangan bagi nampak kering. Okey, hendaklah dia keluar menemui manusia seolah-olah dirinya kelihatan tidak berpuasa. Maknanya apa? Tak nak tunjuk bagi kepada orang dia puasa. Punyalah nak jaga keikhlasan ni. Apabila dia memberi dengan tangan kanan, maka sembunyikanlah dari tangan kiri. Apabila kamu seorang daripada kamu salat, lepaskanlah tirai pintunya. Dulu kalau salat nampak dalam rumah, maka dia tutup tirai pintu, tak nak bagi orang nampak dia salat. Kerana Allah membahagikan pujian seperti mana dia membahagikan rezeki. Jadi ini dalam bab ikhlas. Kalau kita ni terbalik, bukan setakat tu, dalam rumah pun selfie bagi keluar lagi. Nah, orang dulu orang nampak di luar dia tutup sebab nak jaga keikhlasan. Orang kita ni hak dalam bilik pun dia selfie bagi keluar. Pergi ke Mekah kan ambil gambar depan Kaabah lah, tengah solat tahajud qiyamul lail pun buat live. Nah, Allahul musta'an. Payah tuan-tuan. Nak jaga ikhlas ni payah, bukan benda mudah.
Diriwayatkan dari Dhunnun al-Misri, ada seorang ulama berkata, ma akhlasal abdu lillah illa ahabba an yakuna fi jubbin la yu'raf. Seorang hamba dikira tidak ikhlas kepada Allah sehinggalah dia suka duduk dalam perigi yang dalam dan tidak diketahui tempatnya. Ni kata-kata ahli zuhud. Kalau boleh kat dia ni, tahap dia kalau boleh nak duduk dalam perigi, tak ada orang nampak pun dia main. Tak nak bagi tahu kepada orang tentang amalan dia. Diriwayatkan dari Bishr al-Harith, dari Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, ni lagi dahsyat. La an akilu dunya bit-tabal wal mizmar ahabbu ilayya min an akiluha bidinin. Demi Allah, aku memakan habuan dunia dengan gendang dan seruling, lebih aku suka berbanding memakannya dengan agama. Berarti Malik Fudail ni. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, dia kata, aku ni kalau dapat habuan dunia dengan gendang dan seruling, lebih aku suka daripada dapat habuan dengan agama. Sebab hal tu tentu dah tak ada kaitan dengan Tuhan lah. Waktu memang kalau orang berkepada dunia, cuma bukanlah maksudnya dia suruh main macam tu. Nak sebutnya apa? Kalau dapat dunia dengan permainan dunia, lebih dia suka daripada dapat dunia dengan perkara akhirat. Mana perkara agama, perkara agama dia. Pasal apa? Agama ni perkara yang kita harap daripadanya pujian Allah. Pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini kita pakak-pakak jaga hati kita lah. Bukan mudah ni tuan-tuan. Sebab kita kadang-kadang yang bekerja dalam bidang agama pula, dia kena mengajar, dia kena buat umrah, buat haji. Itu memang kerja dia dalam agama. Tapi jagalah niat. Okey. Orang lain dia kerja buat agama, lepas daripada tu dia datang masjid, tak ada niat benda lain dah, kerana Allah. Kita paling bimbang, kita ni datang masjid ni kerana kerja kita. Kalau Tok Bilal, Tok Imam, dia dibayar untuk datang. Bukan kata tak boleh ambil, tapi nak jaga keikhlasan tu. Apa kalau dia tak ada bayar gaji, dia mari tak masjid? Kalau orang lain tentu sah dah, dia tak mari, dia kerja lain. Masa ada waktu dia mari. Tapi itulah dia, nilai ikhlas yang ada dalam hati ni nak kena jaga. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua ni orang yang ikhlas dalam beramal. Dari diriwayatkan dari Malik bin Anas, qala li ustadhi Rabi'atul Ar-Ra'y, ya Malik, man as-safalah? Qultu man akala bidinihi. Qala man safalatus safalah. Qala man aslaha ad-dunya ghairihi bifasadi dinihi fasaddaqani. Guruku Rabi' Ar-Ra'y berkata kepadaku, wahai Malik, siapakah orang yang bodoh? Kata dia, orang yang makan hasil dari agamanya. Ambil guna agama untuk habuan dunia. Orang ni orang paling bodoh sekali. Kemudian dia tanya, siapa pula yang lebih bodoh daripada tu? Dia kata, orang yang memperbaiki dunia orang lain, menjual agamanya. Macam mana? Dia jual agama dia, tapi untuk kebaikan bukan dunia dia, dunia orang lain. Dia lobby orang tu, dia lobby orang ni, dia ampu orang tu, ampu orang ni. Yang dapatnya orang tu. Yang tergadai agama dia. Yang ni orang lebih bodoh daripada yang pertama. Yang pertama jual dunia, dunia dapat kat dia, dia jual agama dia, dia dapat dunia untuk dia. Bodoh dah. Ni kata Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Tapi lebih daripada tu, dia jual agama dia untuk habuan dunia orang lain. Allah Akbar. Kena hati-hatilah. Diriwayatkan dari Ibnul Arabi, akhsarul khasirina man abda linnasi salihah a'malih wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang yang paling rugi ialah orang yang memperlihatkan kepada manusia amalan-amalannya yang baik dan memperlihatkan keburukannya kepada Tuhan yang lebih dekat daripada urat darah dan jantungnya.
Ni orang paling rugi. Dengan manusia malu, dengan Allah habis tubik habis segala perangai dia. Okey? Baik, hari ini kita sambung pada cabang iman yang ke-46. Cabang iman yang ke-46 berkaitan dengan tu juga, tentang keikhlasan, dan kaitannya ialah bila kita ikhlas, kita harap pada syurga. Jadi bila kita dengar syurga tu, kita rasa gembira. Dan bila kita dengar sesuatu berkaitan dengan dosa, maka kita rasa resah, kita rasa gelisah. Maka itu sebahagian daripada cabang iman. Yang kita tak nak ialah apabila dengar syurga, rasa macam syurga, alah, okey, apa ada, apalah sangat syurga tu. Dia tak rasa seronok bila dengar syurga. Malah bila dia rasa dosa, alah, dosa je pun, tak ada apa pun. Dia rasa tidak resah dengan dosa. Yang ni bahaya. Yang kita nak ialah cabang iman yang kita maksudkan dalam kitab kita ni ialah bila sebut tentang syurga, datang kegembiraan dalam hati dia. Bila sebut tentang dosa dan neraka, datang resah dan gundah dalam hatinya. Ini. Sebagaimana dari hadis Jabir bin Samurah dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Daud. Okey. Tapi secara benar dia bukan dalam Sunan Abi Daud tapi dalam Musnad Imam Ahmad. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'at sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Sesiapa yang gembira dengan kebaikannya dan duka cita dengan dosanya, maka dia adalah orang mukmin. Jadi ni tanda hati kita beriman. Kita ni kalau beriman, masih beriman kepada Allah, sebut syurga kita seronok, sebut neraka kita bimbang. Kita takut, kita menangis. Jangan terbalik. Ada orang sebut cerita neraka ni gelak ketawa. Boleh sayang lagi. Buat lawak bila cerita neraka. Bila cerita syurga, apatah lagi. Jadi kita tak nak perkara tersebut. Ya, hati kita ni tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar dalam hati kita ni tunduk dan takut. Kerana antara cabang iman ialah dia gembira dengan syurga dan dia resah gelisah dengan dosa. Sebab tu kadang-kadang rasa tu penting. Saya dah sebut sebelum daripada ni. Rasa tu kadang-kadang kita dosa banyak, ada rasa gelisah dan akhirnya menatijahkan taubat. Okey. Banding dosa orang sedikit, dia tak rasa dia berdosa, lalu dia lupa untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah, matilah dia dalam keadaan memikul dosa-dosa tersebut. Kita tak nak macam tu. Biarlah kita ni ada senantiasa rasa gelisah dalam hati berkaitan dengan dosa. Sehingga dengan rasa gelisah itulah menyebabkan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Penting itu. Jangan sampai mati rasa. Dalam hati tu rasa mati. Buat dosa tak ada rasa susah, buat taat tak ada rasa gembira. Baik. Kita pergi kepada cabang iman yang ke-47. Cabang iman yang ke-47 ialah merawat segala dosa dengan taubat. Merawat segala dosa dengan taubat. Dalam Al-Quran, bab taubat ni bab luas sangat. Okay? Jadi taubat ni dikira sebagai pembersih kepada kotoran. Kalau dosa tu kotoran, maka taubat ni pembersih. Dosa ni, kotoran ni ada dua jenis. Satu dosa kecil, satu dosa besar. Dosa kecil-kecil ni kotoran-kotoran kecil. Dosa besar ni degil, melekat pada tubuh. Jadi kalau orang tu dia buat maksiat dengan dosa kecil, lalu dia iringi dengan kebaikan. Dia salat 5 waktu, dia puasa, dia gapo, baca Quran, ambil wuduk, melangkah ke masjid. Semua perkara-perkara amalan ibadat yang dilakukan itu menghapuskan dosa-dosa atau kotoran-kotoran kecil yang ada pada dia. Melainkan dosa besar. Dosa besar ni tak boleh dengan amalan-amalan biasa. Dosa besar ni kena dengan sental, dengan kena betul-betul, iaitulah dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat ni adalah perkara yang merawat diri. Bukan sekadar merawat rohani, tapi malah juga merawat diri kita.
percakapan dan pertuturan kita, keluarga kita seluruhnya. Okey, kadang-kadang dengan taubat yang dilakukan dia merawat segala dosa. Baik, jadi cabang iman yang ke-47 berkaitan dengan taubat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ni, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Kalau perhatikan dalam doa ini dan ayat Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru siapa untuk bertaubat? Itu orang-orang beriman. Bukan orang-orang jahat lagi. Termasuk seruan taubat ialah orang-orang yang sedang beriman kepada Allah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, termasuk dalam panggilan taubat. Bukan orang tak beramal. Orang yang beramal pun diperintahkan untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau tak beramal. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu amalan kita tu sejauh mana nanti nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Taala panggil termasuk daripada yang diseru untuk bertaubatlah orang-orang yang beriman. Yang tak beriman, lebih-lebih lagi lah seruan tu kena kat dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dalam bab ini, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Maksud taubat nasuha ni taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha ni taubat yang sungguh-sungguh. Tak buat dah lepas apa tu. Insaf dah. Dan berazam untuk tidak lagi kembali. Dia buat semua tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul dalam keadaan tu maka kita panggil taubat nasuha. Taubat yang benar-benar taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah yang seterusnya kita ada dari surah An-Nur ayat 31. Kita ada dari surah At-Tahrim ayat 8. Dan kemudian surah Az-Zumar ayat 54 sehingga ayat 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Maksudnya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan bertaubat dan berserah diri kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak dapat ditolong. Ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum engkau didatangi azab secara mengejut sedang kamu tidak menyedarinya, supaya jangan seseorang berkata, sungguh besar kekecewaanku kerana aku telah melalaikan kewajipanku di sisi Allah, serta aku telah menjadi dari orang-orang yang bersungguh-sungguh memperolokkan agama Allah. Atau dia berkata, kalaulah Allah memberi hidayah petunjuk kepadaku, nescaya aku jadi dari orang yang bertakwa. Atau berkata semasa dia melihat azab, kata, kalaulah aku dapat kembali ke dunia, nescaya jadilah aku dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Banyaklah ayat-ayat Quran ni menyebut tentang cita-cita orang beriman apabila sampai ke hari akhirat. Mereka semua bercita-cita untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya kalau dulu mereka banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita orang yang. Tapi itulah masalah dia, kadang-kadang kita nak dapat rasa tu, rasa nak taubat. Sebab tu kita kena kenal apa yang Allah Ta'ala larang. Kita kena faham kenapa Allah Ta'ala larang juga. Sehingga kita bila melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia datang rasa tak senang dalam hati. Dia rasa bimbang, rasa gelisah, sehingga akhirnya
dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebahagian daripada cabang iman. Dan ini dia boleh cabut, tuan-tuan. Boleh tercabut. Cabut macam mana? Kalaulah dia buat dosa, dia rasa okey, asyik okey je. Lama-lama dia okey dengan maksiat. Bila okey dengan maksiat, hilanglah rasa nak taubat, maka di situ makin lama makin dia jauh daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari dari Al-Aghar Al-Muzani dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan selain dua kitab ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Dia kata apa? Nabi SAW kata, sesungguhnya hatiku juga pernah terleka, yakni memikirkan hal umat dan maslahat mereka. Dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Jadi Nabi SAW sendiri dalam hadis ini menunjukkan istighfar baginda 100 kali sehari. Banyak untuk menggalakkan hamba ni bertaubat kepada Allah. Jadi kita kena ingat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, taubat ni sebahagian daripada tanda iman. Dan merasa nak taubat tu sendiri adalah sebahagian daripada iman. Orang kita paling bahaya, kita dah sebut tadi, tak ada rasa. Macam mana yang menyebabkan tak ada rasa ni? Bila dia sering kali menganggap biasanya pintu-pintu kemaksiatan. Dia rasa normal. Lama-lama dia terbiasa. Lekatlah pada dia. Dia tak rasa penting lagi istilah taubat, keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita, kalau kita rasa nak senantiasa bertaubat, kena duk fikir keburukan kita pada orang. Keburukan kita dengan Allah. Jangan duk fikir tentang kebaikan. Fikir tentang kebaikan, okey semua lah. Rasa ahli syurga semua. Sebaliknya kena fikir tentang apa kesalahan kita, apa dosa kita. Muhasabah lah kita panggil. Setiap kali datang muhasabah, kita pun rasa kita rasa jauh daripada Allah. Lalu kita istighfar. Kita rasa nak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita istighfar. Sebab tu istighfar ni luas. Dan penting juga untuk kita sebut bahawa istighfar dengan taubat dua benda yang berbeza. Istighfar ni minta keampunan. Taubat ni dengan lafaz diri dia, lafaz perkataan dia, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab taubat tu asal daripada kalimah raja'a, iaitu kembali. Okey, itu kembali. Jadi taubat ni soalnya kembali kepada Allah sepenuhnya. Adapun istighfar, boleh jadi dia minta keampunan daripada dosa-dosa tertentu yang dia tahu dia banyak lagi dosa lain, tapi spesifik ni dia nak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara itu juga dinamakan sebagai menghapuskan dosa oleh Allah, menghapuskan antara amalan yang menghapuskan dosa. Allahu Akbar. Nabi pun istighfar 100 kali sehari, kita lebih lagi lah. Kita lebih lagi lah. Dan istighfar ni, kalau kita nak bahaskan banyak sangat kebaikan dia, kita dah sebut semalam, panjang lebar bab semalam, kalau boleh rujuk rakaman kita tentang kelebihan taubat dan juga istighfar. Mudah ya. Cuma yang payah ialah soal macam mana nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata mudah sebab kita sebut di sini. Tapi yang nak terimanya Allah Subhanahu Wa Taala. So bila Allah Taala yang terima, kita tak tahu macam mana status dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berharap kepada Allah agar Allah Taala terima, tapi kita nak confirm, kita tak tahu. Oleh sebab itu, maka kita senantiasa banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berkaitan dengan cabang iman yang ke-48 tu, saya tangguh dululah. Kita berhenti awal hari ni, tak ada lama hari ni, kerana saya pun kebetulan hari ni ada meeting lagi nak kena hadir. Jadi itulah yang dapat kita kongsi pada pagi ni tentang cabang iman. Walaupun ringkas kita baca, tapi sebenarnya
agak padat juga dengan itu dari soal ikhlas, soal gembira dengan syurga, soal resah dengan neraka, terresah dengan dosa, dan soal taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara cabang-cabang keimanan yang berbanding yang kita dah baca dulu, melengkapkan lagi apa yang kita dah baca. Ala kullin, kita pakat-pakat jaga diri kita, jaga keimanan kita kepada Allah. Dan bukan mudah sebenarnya nak mengaku orang yang beriman. Masuk Islam okey, mengaku beriman pun okey, tapi realitinya tidak semudah yang disangka. Mudah apa? Dari sudut rahmat Allah tu luas, Allah boleh, tapi dari sudut kita ni cukup ke tak syarat dan kriteria untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patut takut dan kita bimbang. Atas dasar itulah kita takut juga kepada neraka Allah. Dan bila kita dengar cerita tentang syurga, kita rasa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Kita rasa seronok, seolah-olah kita nak masuk besok dah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini antara hati yang beriman, yang hidup, hati yang merindui kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cabang iman yang ke-48 ialah ibadat korban. Ibadat korban ni kena sambung pada pertemuan yang lain sebab pertama dia ada panjang, yang kedua kesinambungan dia pada topik-topik yang sebelumnya tak berapa ada kesinambungan sangat, melainkan berkongsi pada satu bab saja, okey, bab cabang iman. Adapun pendetilan ibadat korban dengan dosa dan taubat tu, ibadat tu sendiri tak nampak kaitan yang agak rapat. Jadi kita sambung pada minggu yang depan lah, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari kelemahan saya, mudah-mudahan Allah Taala memaafkan saya dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dari kalangan hamba-hambanya yang beriman, dan hamba-hambanya yang memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.